Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Muhammad Irham Syafi bin Muhammad Nur Salim. Nombor medis ialah 13 DAD 20F1022. Okey. Di sini saya akan membentangkan satu tajuk tugasan yang dibeli oleh pensyarah saya, Puan Husniati binti Abdullah, yang bertajuk membuat satu rumusan penemuan saintifik mengenai bahaya merokok dari perspektif sains dan Islam serta aplikasinya dalam keadaan fiqh. Terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu termasuk saya, Muhammad Irham Syafi, Muhammad Syaimi Aiman, Muhammad Haziq Ikmal, dan yang terakhir ialah Muhammad Azimi. Ini dengan pengenalan, iaitu hukum merokok menjadi perbahasan pada masa dahulu, kini dapat dibuktikan melalui kajian perubatan dan fakta-fakta sains untuk memberi penjelasan secara ilmiah kepada masyarakat. Majoriti ulama menjelaskan keharamannya kerana bahaya kandungan rokok dan asap rokok yang menyebabkan kesihatan serta memudaratkan orang lain. Selain itu, relevannya Islam mengharamkan rokok kerana faktor-faktor berlakunya masalah sosial seperti ketagihan rokok dalam kalangan remaja, bertambahnya penyajian dadah dan sifat pembaziran yang dicela oleh Islam. Budaya merokok ini menjadi amalan yang biasa dalam kalangan masyarakat, tidak mengira tempat, bangsa dan agama. Malahan mereka yang berpendidikan tinggi ataupun rendah pula. Antara ayat rokok yang boleh dijadikan hujah dalam isu pengharaman rokok ialah seperti firman Allah SWT Al-Quran Al-Baqarah ayat 195. Okey, saya akan membacakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfirakum fi sabilillahi wa la tuqal biadikum illa ta'takatin wa asinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Okey, maksudnya, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaannya dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Surah Al-Baqarah ayat 195. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azimi bin Umar. Okey, nama medis 13 DAD 20F1018. Okey, ini saya nak terangkan kaedah fiqh. Kaedah iaitu kaedah keempat, kemudahan hendaklah dihilangkan. Okey. Yang pertama, kemudaratan dalam kaedah ini bermaksud sesuatu perkara yang menjadi kesukaran untuk tercapainya kepentingan asasi kehidupan manusia yang melibatkan agama, nyawa, maruah, keturunan, akal dan hati. Okey, yang kedua, Islam mengharamkan segala tindakan yang boleh membawa kepada kemudaratan, sama ada kepada diri, orang lain dan alam sekitar. Okey, yang ketiga, Islam menafikan kesemua bentuk kemudaratan dalam setiap aspek dan sudut, termasuklah mudarat yang terhasil dari perbuatan menghisap rokok kepada kesihatan diri, juga kesan buruk yang diterima orang sekelilingnya. Okey, yang kedua, saya nak terangkan faktor-faktor haramnya merokok. Okey. Yang pertama, membahayakan kesihatan diri dan kesihatan orang yang berada di sekelilingnya. Okey. Yang kedua, membahayakan keturunan, menjejaskan akal dan mentaliti seseorang. Okey. Yang kedua, pengharamnya menyamai dengan pengharaman harap kerana mewarisi sifat mabuk, melemahkan tubuh badan dan memberi mudarat kepada tubuh badan.
Okey. Yang keempat, mengakibatkan sesuatu itu haram ialah kerana mudarat yang ada padanya tidak kira sama ada kesannya memabuk atau tidak. Okey. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Saya Muhammad Syamil bin Aizo. Nombor tip saya 13 DAD 20F1107. Okey, hari ni saya akan ceritakan tentang punca cenderung merokok. Okey, terdapat banyak punca-punca dia, tapi saya ambil 3 saja. Yang pertama, pengaruh ibu bapa. Sekiranya mereka melihat bapa atau ibu merokok sejak kecil dan perlahan mereka akan merasakan merokok adalah sesuatu kebiasaan dan bukan kesalahan. Malah kebiasaan melihat buatan merokok juga menyebabkan mereka lumrahnya punya sifat ingin tahu yang tinggi, ingin mencuba sendiri yang disebut bapa mereka setiap hari. Yang kedua, emosi, iaitu sesetengah individu merokok untuk melarikan diri dan tekanan kesan nikotin dalam rokok memberikan mereka ketenangan sementara walaupun tanpa disedari. Ia menyebabkan kebergantungan kepada rokok. Okey, yang last sekali, pengaruh rakan sebaya. Berkawan dengan rakan yang menghisap rokok sedikit sebanyak menyebabkan mereka cenderung untuk mencubanya. Setengah remaja mungkin terjebak dengan rakan kerana mengikut tabiat yang diamalkan oleh kumpulan rakan kerana takut disisihkan oleh rakan tersebut. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz Iqmal bin Ahmad Afendi, Geometri 13 DAD 20F1014. Hari ini saya ingin memberitakan tentang langkah-langkah mengatasi kegiatan merokok. 1. Mengadakan kempen. Mengadakan kempen anti penggunaan melalui pelbagai cara. Iklan-iklan yang ditayangkan di dalam televisyen, radio, poster ceramah yang sering di sekolah-sekolah, di pejabat dan sebagainya. Nombor 2, aktiviti berfaedah dan bersukan. Individu yang aktif bersukan selalunya menitik beratkan kesihatan tubuh badan dan tentukan tabiat yang boleh merasakan diri mereka seperti merokok. Yang ketiga, kuat-kuasakan undang-undang. Kerajaan telah menetapkan undang-undang iaitu tidak membenarkan sesiapa sahaja untuk merokok di kawasan tertentu, seperti di dalam panggung wayang rumah, sekolah, pejabat, dan denda akan dikenakan kepada sesiapa sahaja sekiranya melanggar undang-undang tersebut. Okey, yang terakhir, kesimpulan. Merokok merupakan satu kegiatan yang sukar untuk dibanteras. Masalah bahaya sangat ketara dan besar pengaruhnya terhadap masyarakat dari segi kesihatan, ekonomi dan sosial. Tetapi masih tetap menjadi satu amalan masyarakat yang sukar untuk diatasi. Oleh itu, pelbagai langkah-langkah atau cara telah dilakukan untuk masalah penggunaan ini. Semua pihak diharap memberi kerjasama untuk menjayakan langkah-langkah yang disediakan oleh pihak-pihak tertentu. Okey, sekian, terima kasih dari saya, Muhammad Aziz Iqmal. Terima kasih.